Tuan-tuan, puan-puan hadirin, hadirat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia Allah, izin Allah dapat kita hadir ke Dewan Utama Masjid Al-Muttaqin ini untuk sama-sama kita menghadirkan diri, dan mudah-mudahan insya-Allah kita berada dalam majlis ilmu dan kita mengharapkan Allah memberikan kita faqih fiddin, maknanya faham dalam hal urusan agama, khususnya berkaitan dengan cara-cara pelaksanaan haji. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan akan membicarakan hal yang berkaitan dengan wajib-wajib haji. Minggu lepas tuan-tuan telah pun didedahkan dengan wajib haji yang pertama, kedua dan ketiga. Pagi ini pula saya akan bersama dengan tuan-tuan membicarakan wajib haji yang keempat, lima dan enam, insya-Allah. Sebelum itu kita biasakan bertalbiyah dulu tuan-tuan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita biasakan bertalbiyah pertama supaya kita tidak kekok nanti bila kita nak bertalbiyah di sana. Yang ini selepas kita berniat di miqat. Jadi kalau kita tak biasa bertalbiyah ni jadi masalah. Jadi sebab itu kita biasakan nak menghilangkan rasa segan, rasa malu, dan nak faham talbiyah ni adalah sebagai salah satu daripada kerja-kerja mulia, kerja sunnah, pengakuan kita kepada Allah yang kita datang ke bumi Allah adalah untuk kita melaksanakan perintah Allah. Jadi bumi kita ni sekarang ni pun bumi Allah, tapi di sana bumi Allah yang mulia, dua tempat yang kalau Allah tak izinkan kita sampai, tak boleh sampai. Maka sebab itu bila kita dah sampai, kita mengaku, berikrar, menyatakan bahawa kita datang dengan tujuan adalah untuk menyahut seruan Allah. Jadi tujuan kita bukan lain, bukan tujuan utama nak shopping, tak. Bukan tujuan utama nak tunjuk ke orang yang kita udah pergi ke tanah suci, bukan. Tetapi menyahut seruan Allah, itu tujuan utama. Jadi sebab itu kita nak biasakan diri kita sehingga kita jadi faham, kita jadi biasa. Sebab itu bila start ya kursus talbiyah. Pasal apa? Nak biasakan dan nak pastikan kita jadi terbiasa. Sebab itu saya bila bertalbiyah saya mengeluarkan suara yang kuat.
Nak malu apa? Itu adalah kalimah mulia pengakuan kita kepada Allah. Baru-baru ni pun saya di Tanah Suci Mekah, saya melaungkan dengan jemaah saya. Untuk menyatakan kehadiran kita tidak lain dan tidak bukan adalah menyahut seruan Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umrah kerana Allah. Maka kita tunaikan. Jadi sebab itu tuan-tuan yang akan pergi kena biasakan. Jangan ada rasa malu-malu nak talbiah. Seganlah, malulah. Buat apa nak kuat-kuat. Terpulanglah. Tetapi kena faham, talbiah itu adalah bukan kita nak tunjuk kat orang, bukan kita nak bangga-bangga, tapi kita nak menyatakan kepada Allah dengan kesungguhan yang kita itu hadir ke bumi Allah untuk menunaikan perintah Allah. Baik, pada pagi ini insya-Allah kita bersama dalam membicarakan bab wajib haji, lagi 3. Jadi kita nak mengetahui pengertian dan syarat tahallul awal, tahallul sani. Nak mengetahui pengertian syarat nafar awal dan nafar sani. Apa tahallul awal, apa tahallul sani? Apa nafar awal, apa nafar sani? Nak faham. Istilah tu nak faham. Sebab kita nak buat nanti, kita nak tahu kita nanti sudah tahallul awal ke belum? Sudah tahallul sani ke belum? Sebab itu kita nak tahu. Kemudian kita nanti nak buat nafar awal kan nafar sani. Nak kena tahu. Siapa yang akan buat nafar awal, siapa yang akan buat nafar sani. Nak kena faham situ. Boleh pergi saja tak ambil faham. Sah tak haji? Sah. Tapi tak sama dengan orang yang faham. Jadi beribadat ni kita nak orang yang memahami. Yang ada ilmu. Barulah ibadahnya tu sempurna. Baik, nak mengetahui maksud dan waktu melontar jamratul kubra. Bila? Macam mana keadaan dia? Nak tahu. Sebab sebahagian besar belum pernah sampai jamratul kubra. Sebahagian besar belum pernah sampai ke jamrat, kecuali orang yang pernah pergi haji. Dia dah sampai ke jamrat, betul-betul. Kalau setakat pergi umrah, dia bukan pergi jamrat, dia lalu saja kawasan jamrat. Macam saya baru ni, saya bawa jemaah saya lalu saja. Bukan kita boleh singgah. Muzdalifah kita boleh turun. Mina tu kita lalu ya. Sebab apa? Sebab kita tak ada masa dan kita tak ada tempat nak turun. Kita lalu saja. Tapi bila pergi sana nanti, tuan-tuan memang akan berada di tempat-tempat yang namanya iaitu Muzdalifah, Mina, Jamrat. Semua tuan-tuan akan sampai. Baik, mengetahui syarat melontar dan hari tasyrik. Nak tahu waktu-waktu penting dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi nak faham. Baik. Kandungan yang akan kita bicarakan pada pagi ini ialah wajib haji yang keempat, wajib haji yang kelima. Tahallul awal, tahallul sani, wajib haji yang keenam, nafar awal, nafar sani. Itu benda yang kita nak bincang pada pagi ini. Dan kalau boleh, saya nak tuan-tuan faham. Wajib haji yang keempat, lima dan enam ini. Wajib haji ada 6. Jadi 4, 5, 6 ni kita nak bagi faham. Mungkin tuan-tuan dan puan sudah berkursus untuk kali yang kedua, ketiga atau keempat dah. Ada yang berbelas kali dah kursus ni. Tak apa, ikuti saja, cuba faham. Walau bagaimanapun memang tak dapat nak boleh faham 100%. Sebab suasana di sana tu masih tak boleh nak membayangkannya. Ataupun tak dapat nak dibayangkan suasana sebenar di sana. Tapi sikit sebanyak kita akan cuba tunjuk, cuba cerita bagaimana suasana tuan-tuan nanti berada di sana. Baik. Pelaksanaan rukun dan wajib haji dah banyak kali ditunjukkan. Minggu lepas pun dah ditunjukkan yang tuan-tuan akan laksanakan. Inilah perjalanannya sehingga sampai nombor 12. Nombor 1, tuan-tuan akan niat ihram haji. Niat itu di mana? Nombor 2, di miqat, tempat berniat. Di mana? Di hotel.
tempat tuan-tuan menginap. Nak turun hotel boleh, naik bas boleh. Sebelum bas bergerak, tuan-tuan akan niat. Yang ketiga, selepas tuan-tuan niat, tuan-tuan akan menjaga pantang larang. Tuan-tuan berada dalam pantang larang sebab tuan-tuan berada dalam ihram. Keempat, tuan-tuan akan pergi ke mana? Naik bas tu ke Arafah, padang Arafah. Duduk di padang ke? Tak, diletakkan di dalam kemah. Tuan-tuan dihantar ke Arafah dan ditempatkan dalam kemah. Jangan risau, semua ada tempat berlindung. Semua ada. Tempat disediakan semua. Malaysia akan menyediakan semua tempat. Cuma jemaah haji yang muasasah biasa ni, yang pakej setakat 12,000 ni, yang dibayar ni, janganlah sedih pula duduk di kapet. Tengok kadang-kadang berpasir kapet tu. Tak, itu ya, tak kapet atas padang pasir. Kemudian kemah, dalam kemah lah kapet tu. Tapi yang ada sebelah kawan kita sana ada tilam. Yang tu dia package lain sikit. Dia 80,000. Nak beza tuan-tuan 12,000, janganlah banding. Kan? Tuan-tuan keluar-keluar tengok, pasal apa ada tilam? Nak tahu. 60,000, 80,000. Tuan-tuan nak ada tilam, tuan-tuan bayarlah 100,000. Terbaik sikit tilam. Kan? Itu kedudukan. Saya cerita bukan apa nak bagi tuan-tuan nampak. Kan? Jangan tuan-tuan duduk rumah semua tidur atas tilam 8 inci, 12 inci. Pergi sana nak minta tilam 12 inci. Janganlah macam tu. Kan? Walaupun tuan-tuan ada pangkat tinggi, gaji 20,000, 30,000, tuan-tuan nak tempat di sana yang ada tilam terbaik, bayar dengan harga package terbaik. Itu cerita dia. Khusus sama. Cuba pergi dengan package terbaik. Tak ada masalah. Kan? Ada dah. Minggu lepas pun ada orang tanya saya. Saya kata insya-Allah minggu depan kontak saya. Boleh saya tolong bantu. Bantu jelah. Kan? Sebab dia kata tak boleh dah. Tak apa. Cerita lain nanti. Gitu kan? Sebab dia nak pergi dalam package, dia kata saya confirm tak boleh pergi Ustaz. Sebab kalau ikut tarikh saya pergi lagi 50 tahun, confirm saya mati dah, kata dia. Saya terpulang pada tuan. Duit banyak apa nak simpan? Jadi saya tak kisah bab duit dia. Kemas. Kan? Ambil lah package yang kemas sikit, duduk sana kemas. Okey. Tapi saya tidak. Saya ambil ikut muasasah biasa, itu je. Tidur atas kapet yang ada pasir pun sikit-sikit pun tak apa, tidur atas pasir saja pun tak apa. Saya ikut ya. Kan? Sebab Nabi dahulu lagi teruk pada kita. Biar kita rasa puas. Macam contohnya tuan-tuan pergi tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i tuan-tuan berjalan kaki dengan naik skuter. Naik skuter. Boleh tak naik skuter? Boleh. Tapi nak bagi tahu sekali, pengalaman saya dan kawan-kawan saya tanya mereka, sama aja jawab. Lebih rasa puas, lebih rasa nikmat tawaf berjalan kaki di mutaf tempat tawaf berbanding dengan di atas naik skuter. Berbeza. Gitu tuan-tuan ya. Sebab dia naik skuter ni, di feeling dia tu tak macam feeling kita tawaf jalan kaki sendiri, sa'i. Di Safa Marwah, Safa Marwah, kita jalan kaki sendiri walaupun 420 meter tu nak sampai Marwah nak sampai sa'i, nak sampai Safa. Kan? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berjalan kaki sendiri, dia punya feeling, dia punya perasaan tu, Allahu Akbar, Tuhan saja yang tahu. Tapi nak rasa naik skuter, naiklah, tak ada masalah. Kan? Saya baru ni pun pergi, takdir Allah, anak saya tak sihat. Jadi bila anak saya tak sihat, dia rasa tak larat sangat, letih. Dia demam. Jadi saya kata tak apa, jom ayah bawa naik skuter. Orang kata mahal. Allahu Akbar. Maaf tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Dia hidup balik tak apa. Orang kata mahal. Sebab saya pun sebelum ni pergi dengar orang cerita mahal. Ni saja nak sebut, nak cerita ni, tuan-tuan bersedia nanti ni. Saya cerita bukan saja cerita pengalaman, tak. Persediaan tuan-tuan. Orang kata tawaf dan sa'i 350 rial. Kalau 350 rial, duit Malaysia dekat 450 ringgit. Berat tu. Bila kita pi sendiri, kita pi buat sendiri, kita tanya dan kita buat sendiri, rupanya tawaf 57 rial. Sa'i 57 rial. Naik skuter. Tu cerita naik skuter. Jadi campur dua, tawaf dan sa'i. Kalau orang tua yang tak larat nak berjalan, naik motor. Naik motor lah. Motor ni pun bukan susah mana. Tarik, jalan. Macam brake tu, tarik, jalan. Lepas berhenti. Itu ya. Bukan ada buka minyak, masuk gear, start. Tak ada. Di start dia, start,
macam kita start macam motor. Cek. Tarik, jalan. Berhenti, lepas, berhenti. Itu contoh dia, skuter. Takkan sering nak pusing kiri kanan, tak kerti kan? Tu. Jadi 57 rial, 57 rial, 115 rial. Kalau nak tawaf dan sa'i. Ada orang dia kata tawaf, dia nak tawaf diri sebab tawaf lebih cepat. Tawaf jalan kaki tu daripada atas tu. Jauh. Saya rasa, saya sendiri bercakap atas pengalaman, bukan bercakap atas tengok ataupun atas dengar cakap orang. Pengalaman. Tawaf jalan lebih cepat. Kita sendiri tawaf jalan kaki di tempat tawaf. Berbeza dengan kita naik motor, lebih lambat. Tapi naik motor duduk senyap. Inilah kan. Tapi puas lagi berjalan kaki. Tapi bila sa'i tak larat, nak naik motor. Bolehlah, tak ada masalah. Itu kedudukan. Tapi kalau selagi boleh berjalan, berjalanlah sendiri. Itu kedudukan. Baik, jangan awal-awal daripada sini dia minta tak larat. Daripada sini minta, kalau tak kuat pun pergi sana, minta Allah bagi kuat. Dia macam-macam. Macam-macam keadaan. Okey. Yang ketiga, yang keempat wukuf. Lepas tuan-tuan wukuf, habis selesai wukuf, tuan-tuan akan pergi yang kelima bermalam di Muzdalifah. Naik bas daripada Arafah pergi Muzdalifah. Sampai Muzdalifah, saya kata sebagai tuan-tuan dah dengar minggu lepas, turun di Muzdalifah ni, masuk dalam kawasan pagar Malaysia, duduk, letak tikar duduk. Kalau ada anak batu, tak payah kutip anak batu. Tidak kutip anak batu, tunggu sampai bas datang pula, bawa pula. Itu ya. Bukan susah mana pun. Bas bawa pula pergi ke Mina. Pergi mana? Mina. Daripada 5 ke 6. Iaitu pergi Mina, letak beg di kemah Mina. Mereka akan bawa pergi ke mana? Melontar ke Jamratul Kubra. Jamrat lah. Daripada kemah, hari ini kita nak bicarakan inilah. Daripada kemah, kita akan dipanggil, okey? KT 82. Okey, berbaris, baris. Okey. Mutawif akan bawa bendera. Ikut mutawif melalui terowong Muasim, terus pergi ke Jamrat. Dia ada 3. Jamrat tu ada 3. Sughra, Wusta, Kubra. Jadi kita akan pergi kepada yang namanya Kubra. Pergi melontar di sana 7 biji. Itu saja, balik dulu ke kemah. Artinya itu yang ke-6. Yang ke-7, bila balik ke kemah, sampai di kemah, ambil gunting kerat, perap. Jadi bila tuan-tuan perap je gunting tu, bermakna tuan-tuan dah melepaskan diri. Boleh lepas dah. Maknanya tuan-tuan sudah dapat yang namanya kita akan sebut nanti tahallul awal. Boleh dah buka kain ihram tadi, boleh pakai kopiah, boleh pakai jubah, boleh pakai t-shirt, boleh pakai yang laki-laki, perempuan tak ada masalah lah. Dari segi pantang larang dah semua. Tinggal 3 aja lagi ada pantang larang. Pasal tuan-tuan belum pergi tawaf. Ada 3 pantang larang. Apa dia? Iaitu tak boleh kahwin, tak boleh melakukan awal persetubuhan, tak boleh bersetubuh. 3 aja lagi. Tapi yang lain okey dah. Tukar baju pakai, nak pakai minyak wangi boleh, nak potong misai, nak potong janggut, nak kepit kuku, semua dah boleh dah. Okey. Yang ke-7, yang ke-8 bermalam. Barulah balik daripada melontar di Jamrah, duduk di Mina 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam duduk di Mina. Boleh tak nak keluar sekejap, pergi lari pergi Mekah? Boleh. Ada yang lari sekejap pergi Mekah. Tetapi kena duduk di Mina tu jangka masa yang ditetapkan, lebih daripada separuh malam. Setiap malam 3 malam. Tetapi kalau dia tak duduk 3 malam, dia duduk 2 malam. Boleh tak? Boleh. Sekali kita cerita. Itu baru namanya nafar awal. Okey. Jadi, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9. Bila dia duduk di Mina, dia tidur. Besok bangun tidur, dia tunggu arahan daripada mutawif, panggil untuk nak pergi melontar. Pergi. Bila dipanggil, okey, KT 82. Okey, panggil semua keluar daripada kemah, berimpun semua. Bawa anak batu. Berapa biji? Allahu Akbar. Berapa biji anak batu? 7 kali 3, 21. Bawa dah lebih sikit. Bawa anak batu, pergi melontar. Pergi melontar. Mula-mula surah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jalan sikit. 245 meter. 200 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Lepas tu daripada Wusta ke Kubra, jalan 245 meter pula. Balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis. Terus pusing, balik ke kemah. Buat apa? Berehat lah di kemah. Nak baca Quran ke, nak zikir, nak sembang, nak makan, nak tidur. Buatlah. Duduk di kemah. Malam tu, buat apa? Macam biasa, semayang lah apa semua tu. Esok, baru pergi pula melontar. Itu ya. Bukan susah mana sangat mengerjakan haji ni. Ha? Cuma tak selesa macam di rumah tuan-tuan dan puan lah. Tak selesa macam tu lah. Kan? Tak selesa macam tuan-tuan duduk hotel 5 bintang macam saya baru ni. Duduk di hotel Hilton. 5 star. Ataupun nama lama dia Makkah Tower. Makkah Tower 5 bintang. Oh, selesa. Oh, tak selesa pula dalam hotel semua ada. Tempat minum kopi ada. Kolam renang, tempat mandi ada. Wih, senang. Turun. Keluar pintu hotel. Terus dataran Masjidil Haram. Selesa. Kan? Tapi kalau duduk di Mina, jangan tanya nak selesa macam tu. Okey. 9. Melontar ke 3 jamrat. Ke 10. Habis selesai 3 hari duduk di Mina, maka selesai melontar. Hari yang ketiga apa? Habis melontar. Petang tu bersiap-siap berangkat dengan bas pergi balik ke Mekah. Sampai ke Mekah, pergi tawaf, pergi sa'i. Siapa yang buat haji ifrat, yang sudah sa'i, waktu tawaf kudum dulu, lepas tawaf kudum dia buat sa'i. Yang tu dia tak payah sa'i. Tapi kalau haji tamattu', dia akan pergi tawaf, dia pergi sa'i. Nampak? Tawaf, kemudian sa'i 11. Habis, selesai. Yang ke-12 tertib. Habis cerita. Dah tawaf, sa'i, mana selesailah hajinya, maka semua pantang larang dah selesai, tak payah pantang larang lagi. Dia bolehlah nak berkahwin, dia boleh nak bersama isteri, nak boleh dah nak naik kapal terbang balik. Kalau ada dia ada jet, dia boleh balik dulu. Naik kapal terbang dengan orang, ikut jadual. Kalau dia ada jet sendiri, dia boleh panggil jet dia, mai. Aku nak balik lah, bawa beg, terbang. Balik terus ke Kuala Lumpur, ataupun terus rumah dia. Kan? Tapi tuan-tuan tak ada jet, balik ikut kapal terbang lah. Gitu cerita. Nak balik ikut kapal air, tak ada dah sekarang ni kapal air. Kan? Itu kedudukan. Ada orang pergi dengan motosikal. Dia balik dengan motosikal. Dia lalui lah semua, berumah lah, apa semua, berkata Thailand, apa semua, dia balik lah. Kan? Jadi itu kedudukan. Ada sini yang nak pergi dengan motosikal? Ada. Ada yang pergi sampai. Mujuk sampai. Kalau lalu tengah padang Sahara, di tengah padang pasir, padang Sahara tu, diterkam di yang raksasa apakah, habis selesai cerita. Itu saja saya sebut, tak ada pun kan. Baik, itulah dia pergerakan haji. Tadi saya dah cerita dah tadi. Pergerakan. Ini pun nak lebih kurang juga. Tak apa, saya tak boleh cerita ini sebab ada tempat kita nak kena cerita panjang. Okey. Sekarang yang keempat. Untuk wajib haji. Okey, yang keempat wajib haji. Jadi yang pertama, kedua, ketiga tuan-tuan dah dengar taklimat pada minggu lepas. Dah faham. Hari ini yang keempat iaitu melontar di Jamrah Kubra. Okey, Jadi Jamrah Kubra ni tuan-tuan akan pergi melontar berjalan. Jauh tak daripada kemah pergi Jamrat ni? Tak jauh, jalan kaki lebih kurang 3.5 km. Boleh ya? Jadi sebab itu tuan-tuan sini kena berlatih dah berjalan lah. Boleh tak nak pakai wheelchair? Ada anak tolak? Boleh, tak ada masalah, anak tolak. Boleh tak nak pakai kereta? Minta maaf, tak ada kereta sana waktu tu. Kecuali kalau tuan-tuan menteri, Perdana Menteri atau kot tak adalah kot kereta apa ada bersedia, kita tak tahulah kan. Yang mungkin tuan-tuan duduk, kalau jenis tuan-tuan boleh bayar dengan pakej 100,000, dia dapat hotel dekat. Dia ada hotel tertentu. Yang tu somebody lah, orang-orang yang tertentu saja. Tapi kalau tuan-tuan lebih kurang saya renti lah, dia minta mahal. Jalan kaki je lah, tu cakap banyak kan. Itu kedudukan dia. Jalan kaki lah, ikut. Kalau Nabi begitu melalui macam-macam kesusahan, kepayahan, kita lalui lah. Baru kita rasa nikmat mengerjakan haji. Okey. Pergi melontar. Melontar Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah hari nahar di Mina. Di Mina lah tempat itu. Mina, pergi ke Jamrat tu kawasan Mina jugalah. Okey, jadi
Tuan-tuan akan, waktu masuk dia selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Panjang masa dia. 3 hari masa dia. Tapi tuan-tuan akan pergi bila sebenarnya? 10 Zulhijjah itu siang. Walaupun lepas tengah malam tu dah boleh lah. Tapi lazimnya tuan-tuan akan ikut arahan muassasah. Di tabung haji akan dah tetapkan, tuan-tuan akan ikut arahan. Biasanya mungkin pukul 8 pagi, 9 pagi dah tetapkan dah. KT 24. Dia susun 25, 26. Siap sedia, get ready dengan dia punya mutawif dia yang akan bawa. Jadi semua ni akan disusun. Jangan risau. Tuan-tuan ikut arahannya. Jangan orang kata berbaris, tuan-tuan kata tak mau aku nak duduk dalam kemah seorang-seorang. Payah. Orang kata berbaris, dia tak mau baris. Orang suruh tidur, dia bangun. Orang suruh jalan, dia tidur. Jenis tu payah. Ikut dia. Kita akan pergi melontar di Jamratul Kubra. Ikut semua. Masih berpakaian ihram. Tak boleh buka lagi. Pakaian ihram lagi. Dalam pantang larang lagi. Pergi Jamratul Kubra. Pergi melontar 7 biji. Ikut. Lagi kita tunjuk. Dia punya peraturan melontar dia. Dengan 7 biji. Lontar 7 biji. Lebih boleh tak? Boleh. Jangan tak cukup. Ingat betul-betul. Jangan tak cukup. Sebab ada orang bila dia balik, aku rasa macam tak cukup. Payah. Pasal syaitan selalu ganggu. Dia cari jalan. Pakcik ni kok mana lemah dia? Pakcik ni lemah dia bagus semua ni. Tapi lemah dia cuai sikit. Jadi dia baling. 6, 7. Dia ingat 6 ke 7? 7 lah kot. Balik. 7 lah kot tu dia balik. Sampai kemah, setan kata, 6 saja. Mana ada 7? Dia pun kata, 6. Kata setan. Dia main lah dengan setan. Setan dia tak nampak, tapi setan bisik dia dengar. 6. Itu macam mana? Jahanam lengkau, kata setan. Dia mula duduk senyap-senyap, susah hati seorang-seorang. Dia mula orang minum, dia tak nak minum. Dia mula lah. Pasal apa? Pasal dia dah mula fikir susah hati. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Ni saya cakap ni tuan-tuan, dengar betul-betul, ingat betul-betul. Saya pergi umrah baru ni pun banyak